selamat pagi. Baik, hari ini cikgu akan sambung bab 9 ya. Bab 9, nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Okey, untuk bahagian awal bab ini, sebenarnya dia hanyalah ulang kaji. Sebab benda ni kita sudah pernah belajar masa kita menengah rendah kan? Okey. Ini secara umumnya adalah sistem pencernaan kita. Okey, ini bukan manusia punya lah kan? Sorry. Okey. Okey, ini biasa cikgu rasa ni kalau kita sembelih lembu kan? Lembu. Kalau kita sembelih lembu, ini dia punya usus. Ini kita punya. Usus ni usus kecil ni panjangnya lebih kurang 7 meter. Ya, usus kita lebih kurang panjangnya 7 meter. Okey, pencernaan di akhir nanti kamu kena tahu ada 2 jenis pencernaan fizikal dan kimia. Cikgu rasa yang ni semua orang sudah baca kan? Okey, kemudian kita kena tengok proses pencernaan protein, karbohidrat, lipid, daripada mulut sampailah ke usus kecil. Selepas itu nanti kita akan tengok proses penyerapan, proses serapan dan asimilasi. Maksudnya makanan yang kita makan tu selepas habis dicerna kan dia akan pergi mana? Okey? Okey. Tengok 9.1, struktur sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan kita bermula daripada mulut. Okey, di dalam mulut ada gigi. Gigi itu berfungsi untuk, dan setiap jenis gigi itu, gigi ni kita belajar masa kita sekolah rendah kan. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan daripada cebisan cebisan yang besar kepada cebisan yang kecil. Okey, kita sudah belajar jumlah luas permukaan. Respirasi kita sudah belajar kan. Tindak balas, maksud cikgu kita sudah belajar jumlah luas permukaan. Apa kaitan jumlah luas permukaan dengan kadar tindak balas? So semakin kecil benda tu, semakin kecil ya, semakin halus-halus, semakin dia hancur, maksudnya dia punya jumlah luas permukaan semakin besar. Jadi bila jumlah luas permukaan semakin besar, maksudnya permukaan untuk bertindak balas dengan enzim dalam sistem pencernaan tu akan bertambah. Okey? Jadi kadar pencernaan pun akan lebih tinggi. So makanan di dalam mulut tu akan dihancurkan oleh gigi kita. Okey. Bermula daripada mulut, kemudian dia akan turun ke esophagus. Okey. Ini esophagus, daripada mulut ni esophagus ya, sebelum ke perut. Okey, selepas esophagus, perut. Ni perut, ni esophagus ya, pergi atas ni esophagus. Okey. Ni perut kita. Perut ni di sebelah kanan ke kiri? Perut kita ni di sebelah kiri ya. Sebab tu bila tidur kita disuruh ke arah kanan. Sebab perut kita di kiri. Jantung kita pun di kiri. Daripada perut dia akan ke usus kecil. Usus kecil ni dia ada 3 bahagian ya. Bahagian yang mula-mula sekali ni kita panggil duodenum, okey. Kemudian usus besar dan dubur, okey. Organ-organ lain yang terlibat adalah hati. Nanti kita tengok apa fungsi hati dalam sistem pencernaan. Kemudian pancreas, ni pancreas. Pundi hempedu, ni yang warna hijau dekat hati ni, gallbladder, okey. Dan kelenjar yang terlibat yang akan merambaskan jus pencernaan adalah kelenjar liur. Kelenjar liur di dalam mulut kita. Kelenjar gaster yang akan merampaskan jus gastrik, dan kelenjar usus. Kelenjar gastrik di dalam perut, kelenjar usus di dalam usus lah. Okey. Okey, ini gambar penuhnya ya. Okey, ini kelenjar liur di dalam mulut. Dalam mulut ni ada gigi. Gigi pun memainkan peranan. Kemudian ini esophagus, hati, gallbladder, pundi hempedu, di ductus hempedu, ini perut. Kemudian di bawah sini ada pancreas. Okey, pancreas.
Ni usus kecil, usus besar, rectum, dubur. Okey. Okey, kita tengok jenis pencernaan. Okey. Sebelum tu kita kena faham apa itu pencernaan. Pencernaan ialah proses penguraian. Proses penguraian butiran makanan yang besar dan kompleks menjadi butiran kecil yang ringkas. Okey. Kenapa? Untuk apa dia perlu dihancurkan kepada butiran yang lebih kecil dan ringkas supaya mudah diserap. Okey. Kecil yang ringkas. Kecil dengan ringkas tu dua benda yang berbeza ya. Kecil dan ringkas. Kecil maksudnya makanan ni daripada besar dia jadi kecil. Ringkas maksudnya molekul tu daripada molekul yang kompleks, yang besar, dia akan jadi molekul yang ringkas. Contohnya karbohidrat, dia akan jadi glukos. Okey, itu maksud ringkas. So, kecil dan ringkas tu dua benda yang berbeza Okey. Pencernaan ni dia terbahagi kepada dua, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okay, pencernaan fizikal dia melibatkan pemecahan makanan secara mekanikal daripada butiran yang besar kepada butiran yang kecil, dan ini melibatkan gigi pengunyahannya, melibatkan pengunyahan. Ini melibatkan gigi lah. Gigi pun ada banyak, ada berapa jenis gigi dan setiap gigi tu dia ada fungsi-fungsi tertentu kan. Okey, itu kita sudah belajar masa menengah rendah kan. Contohnya gigi taring. Gigi taring untuk apa? Ingat balik, gigi taring untuk apa? Gigi geraham untuk apa? Kan? Gigi kacip untuk apa? Okey. Kemudian pencernaan kimia. Pencernaan kimia adalah proses molekul yang kompleks menjadi molekul yang ringkas. Okey? Tu cikgu kata tadi, kecil dan ringkas tu dua benda yang berbeza kan? Okey. Dan pencernaan kimia ni dia melibatkan tindakan enzim. Okey? Okey, ini pencernaan karbohidrat di dalam mulut. So bila kita makan, mula-mula sekali dia akan masuk dalam mulut. Okey? Dalam mulut akan berlaku pencernaan mekanikal, pencernaan fizikal kan. Okay, so kita akan kunyah dan bila ada makanan, okay, makanan tu akan merangsang perembesan air liur kan. Okay, even makanan belum masuk pun, kita baru tengok makanan pun kelenjar air liur kita akan merembeskan air liur. Okay. Okay, di dalam air liur tu dia ada enzim amylase. Okay, ataupun setengah buku dia akan tulis amylase air liur ya. Amylase air liur ni fungsinya adalah untuk menguraikan kanji kepada maltosa. Okay. Ni ialah kita punya kelenjar air liur ya. Ada 3 kelenjar air liur yang akan merembeskan air liur. Okay. Dan dalam masa yang sama, yang ni kita sudah belajar juga masa form 2. Form 2 kalau cikgu tidak silap, tapi itu silibus lama lah. Silibus KSSM cikgu tidak pasti. Okey, masa form 2 kita belajar bila kita makan, kita tidak akan dapat rasa makanan tu sekiranya tidak ada air liur ya. Kita hanya boleh rasa makanan itu bila ada air liur ya. Okey, kemudian di lidah kita, di lidah, ingat lagi lidah, di lidah kan. Okey, di lidah ni dia ada struktur yang halus-halus. Okey, dia halus-halus. Ini adalah deria rasa. Ya. Ini adalah deria rasa kita. Di sini ini ialah reseptor yang akan mengesan rasa. Kalau kamu ingat masa mendengar rendah kita ada belajar kan, hujung sini manis, belakang ni pahit, tepi sini apa? Masin dengan masam kan? Ingat. Okay? Ini disebabkan oleh kehadiran reseptor ni, kita boleh merasa makanan. Di sini neutral kan? Okey. Okey, air liur ni membantu untuk membentuk bolus. Okey, bolus tu apa? Bolus tu adalah gumpalan makanan yang bulat. Okey, yang bulat supaya dia mudah ditelan. Okey. Lepas tu bila kita telan makanan di permukaan trakea, dapat bayangkan. Okey ni. Okey, ini trakea.
Ini ialah esophagus, makanan akan masuk sini. Okey, ini trachea. Di sini ada epiglottis. Okey, epiglottis tu bila kita telan makanan, epiglottis automatically akan tutup trachea. Okey, memang Allah jadikan macam tu. Bila kita telan makanan, epiglottis akan tutup trachea untuk mengelakkan kita tercekik. Okey. Sebab tu kita kena makan dengan beradab kan. Kalau makan laju sangat, epiglottis tu tidak sempat tutup, makanan akan masuk dalam trachea, sebab tu kita tersedak. Okey, tercekik, nanti tak boleh bernafas. Okey, dalam esophagus lepas tu dari bila kita telan dia akan masuk dalam esophagus. Ni semua pernah belajar masa mendengar rendah, di sepanjang esophagus tu akan berlaku peristalsis, kan? Apa itu peristalsis? Peristalsis tu pengecutan dan pengenduran otot esophagus. Tidak kiralah sama dia esophagus ataupun usus, usus pun peristalsis juga. Dia melibatkan pengecutan dan pengenduran otot secara beritma. Beritma ni maksudnya pengecutan dan pengenduran tu dia silih berganti. Mengecut, mengendur, mengecut, mengendur. Macam tu. Di sepanjang salur alimentary. Alimentary ni maksudnya di sepanjang salur sistem pencernaan tu lah. Okay. Dan peristalsis tu dia akan menolak bolus melalui esophagus sampailah ke dalam perut. Okay? Dan dia mengecut, mengendur. Kalau di sini mengecut, di sini mengendur. So, bila di sini mengecut, dia akan tolak makanan. Okay? Dia berganti-ganti kan? Lepas tu, di sini lagi, yang mengecut tadi akan tertolak ke depan. So, yang ini mengendur tadi akan mengecut lagi sampai tolak, sampailah masuk ke dalam perut. Okay? Okay, sebelum tu, cikgu lupa. Cikgu dah mentionkan di dalam mulut ada amylas air liur. So, dia akan menguraikan kanji kepada maut toslah. Okay, di dalam esophagus tiada ni. Enzim amylas ni dia sebenarnya, ini pH enzim amylas dia sebenarnya alkali yang lemah ya. Alkali yang lemah. Okay, di esophagus tiada enzim, kemudian akan masuk ke dalam perut. Okay, pencernaan protein bermula di dalam perut. Okay. Perut ni dia punya permukaan dilapisi oleh sel epithelium yang telah diubah suai menjadi cholangia. Cholangia gaster. Okay. Cholangia gaster. Okay, sel-sel epithelium ni ada sel utama, sel parietal dan sel mukus. Okay. Sel mukus ni dia akan merembeskan mukus. Okay. Okey, sel utama akan merembeskan pepsinogen. Di dalam perut akan ada enzim pepsinogen. Pepsin, ya. Pepsin. Kemudian sel parietal akan merembeskan hydrochloric acid. Sel mukus akan merembeskan mukus. Dan ini semua kita panggil sebagai jus gastric. Gaster, ya. Jus gaster. Ini adalah jus gastric juice, okey? Okey, pepsinogen. Pepsinogen ialah enzim tidak aktif yang akan diaktifkan oleh hydrochloric acid menjadi enzim pepsin. Okay? Enzim pepsin kemudian akan menghidrolisiskan protein menjadi polipeptida. So, protein ni dia jadi polipeptida and then peptida. Daripada peptida nanti baru jadi amino acid. Okay? Okay, so pencernaan protein bermula di dalam perut. Di dalam perut ada cholangia gaster. Okay? Dan ada 3 jenis sel di dalam perut. Cholangia gaster ni dia akan merembeskan jus gastric. Gastric juice tu ada pepsinogen. Masa kita mendengar rendah kita belajar pepsin. Memang pepsin lah, tapi yang dirembeskan oleh sel sebenarnya adalah pepsinogen. Kemudian pepsinogen tu dia akan diaktifkan oleh asid hidroklorik yang dirembeskan oleh sel parietal menjadi enzim pepsin. Okey? Boleh faham ya? Yang dirembeskan oleh sel dalam perut adalah pepsinogen. Pepsinogen ni adalah enzim yang tidak aktif. So, dia diaktifkan oleh hydrochloric acid menjadi pepsin. Okay, maksudnya pepsin hanya boleh bertindak balas ataupun dia hanya akan aktif bertindak balas dalam keadaan berasid. Dia mesti ada asid baru dia boleh bertindak balas. Kenapa? Sebab yang dirembeskan oleh sel tu adalah enzim pepsinogen. Pepsinogen tu dalam keadaan yang tidak aktif. Dia perlu ada hydrochloric acid baru dia aktif. Okay? Enzim yang aktif tu kita panggil sebagai pepsin. Okay, boleh faham ya? Okay, kemudian sel mukus akan merembeskan mukus. Okay?
Okey, hydrochloric acid selain daripada mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dia juga berfungsi untuk membunuh mikroorganisma ya. Yang ini sudah belajar masa menengah rendah ya. Okey. Kemudian alright, disedangkan. So kena ingat step pertama pencernaan protein adalah menjadi polipeptida, dimungkinkan oleh pepsin. Okey. Okey, ini adalah fungsi-fungsi hydrochloric acid. Hydrochloric acid pH-nya ini ya, maksudnya dia sangat berasid. Sebab tu, okey, sebab hydrochloric acid ni sangat berasid. So, bila kita tidak makan pada waktu yang sepatutnya kita makan, bila sudah jadi kebiasaan, contohnya bila sudah jadi kebiasaan pagi mesti breakfast. So bila kita tidak, jadi sel perut kita dia akan merembeskan jus gastrik yang ada asid hydrochloric acid. So bila kita tidak makan, itu boleh menghakis, asid itu dia boleh menghakis permukaan perut kita dan boleh menyebabkan ulcer, boleh menyebabkan gastrik, kemudian boleh menyebabkan ulcer ya. Okey, kemudian menghentikan tindakan enzim amilase air liur. Okey. Tadi cikgu kata amilase air liur tu dia bersifat sedikit alkali. Dia adalah alkali yang lemah. So bila dia masuk ke dalam perut tadi ada hydrochloric acid. So hydrochloric acid tadi kan asid campur alkali ya. Kamu kan lagi faham kimia kan, cikgu ni lupa-lupa dah. Bila asid campur alkali dia akan jadi neutral kan. So asid tadi dia akan meneutralkan enzim amilase tadi. Okey? Kenapa dia perlu dineutralkan? Sebab vaksin perlu bertindak hanya akan aktif bertindak dalam keadaan yang berasid. Jadi amilase keadaan beralkali tadi tidak sesuai untuk tindakan vaksin. Okay, kemudian dia juga berfungsi untuk membunuh bakteria dalam makanan. Okey. Okey, makanan dalam perut dia akan bercampur dengan gas gastrik. Kemudian dia akan membentuk kim. Kim ni dia dalam keadaan yang separatif cair ya. Dan kim tu nanti akan memasuki duodenum. Okey, ini adalah otot sphincter. Otot sphincter ni memisahkan di antara perut dengan duodenum. Okey, otot sphincter dia boleh mengecut dan mengendur. Bila dia mengecut maksudnya makanan tu akan stay di dalam perut, dan bila dia mengendur makanan tadi akan keluar ke dalam duodenum. Duodenum tu adalah bahagian pertama usus kecil. Boleh ya? Okey. Okey. So di dalam perut hanya berlaku pencernaan protein. Okey. Okey. Okey, kemudian kita akan masuk ke dalam duodenum. Okey, di dalam duodenum pankreas akan merembeskan amilase, ya. Di pankreas dia akan merembeskan amilase ke dalam duodenum, dan amilase ni dia akan menghidrolisiskan ganji yang tidak habis dihidrolisis di mulut tadi. Dia akan dihidrolisiskan kepada maltosa, kemudian trypsin. Ini kena ingatlah semua ni. Alamak, tebal sangat pula. Ni kena ingat semuanya. amilase, kemudian trypsin. Trypsin menghidrolisiskan polipeptida menjadi peptida. Okey. Itu cikgu kata tadi, protein tu dia panjang kan. So protein akan jadi polipeptida. Protein akan ditukarkan menjadi polipeptida oleh pepsin. Kemudian bila sampai di duodenum, trypsin akan menghidrolisiskan polipeptida kepada peptida. Okey. Kemudian lipase. Okey. Lipase menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey. Boleh ada 3 di dalam duodenum: amilase, trypsin, lipase. Okey. Amilase menghidrolisiskan ganji kepada maltosa, trypsin menghidrolisiskan polipeptida kepada peptida, lipase menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey. Okey, hati ni dia ada peranan yang besar ya. Yalah, besar peranan hati ni ya. Okey, hati ni dia ada peranan yang besar. Pankreas merembeskan enzim amilase pankreas, trypsin dan lipase ke dalam duodenum.
melalui ductus pancreas. Okay. So, kemudian hati ni dia menghasilkan hempedu. Okay. Hati menghasilkan hempedu. Hempedu tadi akan disimpan di dalam pundi hempedu. Okay. Pundi hempedu dia hanya untuk menyimpan hempedu. Dia tidak akan menghasilkan hempedu, ya. Okay. Kemudian hempedu tadi akan disalurkan ke dalam duodenum. Apa fungsi hempedu? Fungsi hempedu ni dia sangat pahit, ya. Pernah rasa kan? Dia dekat dengan hati. Kalau kamu tengok hati ayam yang fresh kan, dia dekat dengan hati. Biasa orang sangat berhati-hati menanggalkan pundi hempedu daripada hati itu kan. Sebab kalau dia terbuka ni, terkeluar hempedu itu sangat pahit. Kalau mau rasa, bolehlah rasa nanti kan. Okey, hempedu ni dia bersifat alkali, ya. Okey, tadi dari perut asid kan. Okey, bila dia masuk ke dalam duodenum, pundi hempedu akan menyalurkan hempedu tadi melalui ductus hempedu ke dalam duodenum. So, hempedu tadi tu dia akan meneutralkan asid tadi tu, ya. Okey. Dan dia akan menyediakan keadaan yang beralkali untuk tindakan enzim di dalam duodenum. Maksudnya amylase, trypsin, lipase ni dia memerlukan keadaan beralkali. Pepsin dia memerlukan keadaan berasid. Okey. Kemudian hempedu juga dia akan mengemulsikan tu maksudnya dia akan memecahkan lipid tadi menjadi cebisan-cebisan yang kecil, ya. So, bila cebisan-cebisan kecil, tindakan enzim lipase tu lebih mudah, ya. Kadar tindakan enzim lebih tinggi. Okey. Okey. Lepas daripada duodenum, makanan kita tadi tu akan masuk ke dalam bahagian usus kecil yang seterusnya. Itu jejunum. Ini jejunum. Kemudian bahagian yang hujung ni adalah ileum. Okey. Bahagian pertama usus kecil adalah duodenum, kemudian jejunum, kemudian ileum. Ileum bahagian yang bawah sekali. Okey. Jejunum yang ni. Selepas duodenum tu jejunum, kemudian ileum. Alright. Ni ayam kot ni. Ni ayam. Okey, di dalam usus kecil akan berlaku pencernaan karbohidrat. Okey. Ini sudah belajar masa sekolah rendah lah kan? Masa menengah rendah. Okey. Karbohidrat, maltase akan hidrolisiskan maltosa, sucrose, laktosa. Okey. Kemudian lipase akan mencernakan asid lemak dan gliserol. Lipid kepada asid lemak dan gliserol. Kemudian akan ada satu lagi irapsin yang akan menghidrolisiskan peptida kepada amino asid. So, kamu ingat kan tu, protein tu, dia mula-mula protein. Protein akan dihidrolisiskan oleh pepsin kepada polipeptida, kan? Okay, kemudian itu di dalam perut. Kemudian di duodenum, trypsin kan. Okay, di duodenum trypsin akan menghidrolisiskan polipeptida kepada peptida. Okay. Kemudian di dalam usus kecil pula akan ada trypsin, trypsin dan uracil, PTE. Ingat kamu ni, PTE ni untuk protein, ya. PTE, pepsin, trypsin dan uracil. Pepsin protein kepada polipeptida di dalam perut, trypsin dalam duodenum, polipeptida kepada peptida, uracil di usus kecil, peptida kepada amino asid. Amino asid tu adalah yang paling ringkas kan. Okey, itu sahaja untuk sistem pencernaan. So, untuk bahagian ini, apa yang perlu kamu kuasai? Yang pertama, kamu kena tahu semua organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dan apa fungsinya. Contohnya pankreas, apa fungsinya, gallbladder, hati, semua tu untuk apa.
perut. Kemudian kamu kena di dalam setiap organ tu, daripada mulut sampailah ke usus kecil, kita kena tahu apa yang berlaku, apa enzim yang dihasilkan. Okay? Dan kena faham juga istilah-istilah seperti peristalsis, bolus, skim, hidrolisis. Hidrolisis tahulah kan, cikgu sudah ajarkan hidrolisis. Okay? Itu sahaja. Okay? Sekian, terima kasih. Bye.